Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa hujung-hujung PKP tu, saya ada dengar desas-desus yang mengatakan berlakunya shortage untuk skrin. Dalam erti kata lain, harga untuk laptop, harga untuk monitor akan mencanak naik lah. Tapi kalau kita tengok pada awal tahun lepas, kita akan dapati yang harga untuk gaming monitor makin hari makin murah. Kalau dulu kita kena bayar RM700 untuk sebuah 24 inci monitor dengan 144Hz, tapi sekarang kita boleh dapat 27 inci gaming monitor high refresh rate dengan harga RM500 Malaysia sahaja. Dengan perkataan high refresh rate tu, saya bukan maksudkan 120Hz, bukan maksudkan 144Hz, tapi 180Hz macam Acer Nitro QG270 S3 yang saya nak review. But to be honest dengan anda, this is not my favorite budget gaming monitor. Cuma dengan apa yang Acer offer kepada kita dengan price tag macam tu, seriously sangat berbaloi untuk anda beli. Anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Okay guys, ini dia Acer Nitro QG270 S3 High Refresh Rate Gaming Monitor. Saiz dia 27 inci dengan bezel screen dan dia punya stand tu dari besi. Build quality dia bagi saya sangat nice. Even saiz dia 27 inci dengan stand besi yang dia buat tu balance dan tak senang goyang macam Tech Gear yang saya review sebelum ni, ataupun New Test yang bersaiz 27 inci tu. Cuma dari segi flexibility memang sakit sebab monitor ni kita just boleh tilt dia, kita just boleh baiki dia punya dongakan. Itu pun sudut yang kita boleh laras tu tak besar sangat. Lagi parah bila mana monitor ni kita tak boleh nak mount dia dekat monitor arm ataupun kita gantung dekat dinding. Maybe anda boleh beli monitor stand, letak dia atas tu, ataupun just lapik dengan Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Design untuk Acer Nitro QG270 S3 ni simple but nice dengan V-shape stand dari besi, bezel screen. Adalah unsur gaming dan juga premium walaupun harga dia sangat budget. Kalau kita tengok dari belakang tu, bahagian atas dia macam ada corak-corak yang menegak, dia akan reflect cahaya yang kena dekat belakang, and tengah-tengah tu ada logo Acer. Tentang dia punya input-output connection, dari kiri ada satu control knob ataupun navigation knob, lepas tu ada satu HDMI 2.0, ada satu DP 1.4 dan satu audio jack. Dari segi navigation system ataupun dia punya OSD tu, kita kena control guna knob yang ada dekat belakang monitor. Basically bila kita tekan sekali, kita boleh pilih dia punya main menu, kita boleh pilih dia punya mode, kita boleh pilih brightness, kita boleh adjust dia punya brightness dan juga input. Untuk dia punya main menu ni, banyak juga option yang dia bagi kepada kita, macam picture, color, audio, gaming, OSD, sistem dan juga information. Nak navigate tu memang mudah gila. Just gerakkan dia punya knob tu kiri, kanan, atas, bawah dan tekan untuk enter. Sangat-sangat user friendly ya guys. Alright, dari segi display quality, first kali monitor ni saiz dia 27 inci dengan resolution Full HD. Jangan letak dekat sangat dengan mata anda. Bukan setakat dia tak bagus untuk mata anda, tapi anda akan nampak pixel-pixel yang ada dekat monitor ni. Panel yang dia guna jenis VA, jangan risau sebab dia punya sRGB tu 95%. So warna yang kita nampak, display yang kita nampak tu sangat-sangat cantik. Lagi-lagi kalau anda turn on dia punya HDR10. Kalau main game yang terang macam Overwatch kan, kita akan nampak kualiti yang sangat-sangat bagus, gaming experience yang mantap gila. Untuk gamers, monitor ni dia support AMD FreeSync. So anda tak perlu
nak risau tentang image steering. Bila anda main game, dia punya pergerakan tu laju, anda tak perlu risau kalau tengok anda punya karakter tu dia macam dihiris dua. Benda tu tak akan berlaku. Lepas tu, apa yang best dekat Acer Nitro QG270S3 ni, dia punya refresh rate sangat-sangat tinggi. Bukan 120Hz, bukan 140, bukan 165, tapi 180Hz. Alang-alang dia punya refresh rate itu tinggi gila. Saya nak guna peluang ni untuk recap balik apakah itu refresh rate. Saya akan terangkan kepada anda dengan bahasa yang sangat mudah. Mungkin secara teknikal tak berapa tepat sebab saya akan ubah beberapa term dan saya akan ubah juga beberapa definisi. Yang penting budak tadika pun boleh faham apakah itu refresh rate. Okey, basically game yang kita main tu dia adalah satu bentuk video. Manakala video pula adalah gabungan banyak-banyak gambar yang berterusan. Makin banyak gambar yang dapat dipamerkan dalam satu masa atau dalam satu saat, makin lancarlah pergerakan yang kita boleh nampak. That's why kita perlukan grafikan dan juga prosesor yang power supaya kita dapat proses banyak gambar dalam satu masa. Cuma tadi berlaku di dalam komputer kita, dia dalam rohani. Kita tak nampak jasmani dia, kita tak nampak di hadapan mata. Dekat mana kita nampak semua benda yang diproses tadi? Dekat monitor. Monitor kita dia berfungsi secara flashing. Dia akan tunjuk satu gambar, lepas tu dia akan reset dan dia akan tunjuk gambar yang baru. Makin cepat proses ni berlaku, proses ni kita panggil dia sebagai refresh rate lah, sebab dia tunjuk, lepas tu dia reset, lepas tu dia tunjuk balik, dia reset balik. Dia macam berkelip-kelip. Dia punya kerlipan tu sangat laju sampai mata kita ni tertipu. Kita nampak macam dia punya image tu kekal dekat situ. Dia tak nampak gelap-gelap. Kalau monitor dulu yang ada flicker, bila kita letak kamera, kita akan nampak ada garisan hitam bergerak dari atas ke bawah, dari atas ke bawah kan. Tapi monitor sekarang tak adalah. Cuma itu adalah, kita kata benda yang, itulah sebenarnya apa yang berlaku dekat monitor kita. Jadi apa yang kita nak ialah kita kena synchronizekan FPS yang kita dapat tadi, frame rate per second yang kita dapat, yang diproses oleh prosesor dan juga graphic card, dengan refresh rate. Refresh rate yang berlaku dekat monitor. Bila dia sync together, bila dia dah kis-kis-kis ni, so kita akan nampak satu pergerakan yang sangat-sangat lancar lah. Kalau kita punya FPS tadi rendah, skrin kita punya refresh rate tinggi, kita tak akan nampak apa-apa beza. Kalau frame rate per second kita tinggi, game tadi, monitor kita just boleh bagi 60Hz sebagai contoh, dia macam rugi lah. Memang tak nampak apa-apa perbezaan, tapi dia rugi sebab sepatutnya kita dapat satu performance, satu gaming experience yang sangat best, tapi disebab berlakunya bottleneck dekat monitor kita, dia jadi macam tak best. Actually tak perlu pun nak dapat 180 FPS untuk lagakan dengan 180Hz ni. Bagi saya cukup dengan 120 FPS. Once kita dapat 120 FPS, kita akan dapat satu gaming experience yang berbeza dekat monitor 180Hz ataupun high refresh rate gaming monitor compare dengan monitor 60Hz. Yang penting anda punya spesifikasi tu kena padu lah, baru anda dapat gaming experience yang mantap dekat high refresh rate gaming monitor. Harga untuk Acer Nitro QG270S3 yang saya review ni RM589, tapi saya jumpa lah kedai-kedai yang jual dengan harga yang murah dekat Shopee. Link beli dalam ruangan description box below. Saya harap anda faham dengan refresh rate yang saya terangkan tadi. Kalau tak faham juga, saya percaya ada audience Mona Lisa yang boleh explain dengan bahasa yang sangat ringkas dalam ruangan komen di bawah. Jadi anda kena usahlah komen-komen mereka tu. Mereka lagi bijak pandai dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba. Jumpa lagi.